Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Kabar baik. Khabar baik, Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi pada minggu ni di dalam kelas sains. Dan setelah 2 minggu kita ada penilaian pertengahan tahun 2021, pada minggu ni kita kembali untuk sama-sama di dalam kelas sains. Okey, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama menadah tangan dan membaca doa sebelum belajar. Sama-sama kita baca doa. Nadah tangan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rahmah waj'alni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, siapa dekat sini suka makan sayur kangkung? Sayur kampung. Kangkung. Kangkung. Tak pernah Sayur makan? kangkung. Sayur. Oh, Siapa pernah makan cili? Saya pernah. Cili. Siapa makan cili? Saya pernah. Pernah. Siapa yang makan buah betik? Siapa yang suka makan buah betik? Kan, awak semua kan dah pernah makan buah betik. Amni, Usama kan. Siapa yang pernah makan cendawan? Cendawan goreng, sup cendawan. Usama, Amni, Putri pun pernah, Izlan pun pernah. Kan? Siapa pernah makan ubi? Siapa yang pernah makan ubi? Ubi kayu ada, ubi kentang ada, ubi keledek ada. Tak pernah. Usama pernah. Usama makan ubi kayu ke, ubi keledek ke, ubi kentang? Kentang. Yang awak makan kentang goreng tu daripada kentang ubi kentang. Saya pernah. French fries tu? Orang benar. French fries tu? Orang benar, Ustaz. Benar. French fries tu daripada ubi kentang lah kan. Okey. Ryan ada. Yang baru masuk. Okey, Al-Fatih pun baru masuk. Okey Sebab apa Ustaz tanya tentang semua tu? Sebab kita dah masuk unit 5. Unit 5 ni. Unit 5. Dalam buku teks tu, unit 5 dia cerita tentang apa? Cuba tengok gambar tu. Kandang bulan. Tajuk tumbuh-tumbuhan. Buat apa? Ni ke? Muka surat 71. Muka surat 71, betul. Muka surat 71. Muka surat 71 tu tentang tumbuh-tumbuhan. Okey, kita akan belajar tentang unit 5, tumbuh-tumbuhan. Tengok dekat situ, dia gambar tu dia tengah buat apa ramai-ramai tu? Tanam pokok. Tanam pokok kan? Tu siapa tahu tu pokok apa? Program penanaman semula biasa. Siapa tahu itu tanam pokok apa tu? Pokok bakau. Kan. Hari ini kita akan belajar unit 5 tentang tumbuh-tumbuhan. Dalam gambar tu dia program penanaman semula pokok bakau. Siapa pernah nampak pokok bakau? Bakau ni kalau awak pergi kat pantai tu, ada nampak kat tepi-tepi pantai tu.
Yang tu pokok kelapa, yang ni dia pokok dekat paya bakau. Tempat orang cari ketam kan. Kat situ lah siput. Kat situ ada pokok paya bakau, pokok bakau. Tak ingat. Tak Okey, tahu. tengok tu. Dia tanya, mengapakah mereka perlu menanam semula anak pokok? Itu nanti awak kena cari jawapan dia. Okey, itu Nanti dia berusaha. itu tugasan awak untuk cari mengapa mereka perlu menanam semula anak pokok bakau tu. Kenapa? Okey, cuba buka muka surat 72. Dah? 72 tu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Biji benih. Tengok dulu cara pembiakan tumbuh-tumbuhan terdapat 6, iaitu daripada biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang dengan daun. Cuba tengok biji benih. Biji benih, pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Macam cili, pokok betik. Biji dia tu kita boleh tanam nanti Anak pokok. jadi pokok kan daripada biji benih. Okey, seterusnya anak pokok. Kita tengok satu-satu. Tengok dulu. Anak pokok ialah yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Contoh dia bagi pokok pisang dengan pokok keladi. Kan pokok pisang kalau awak perasan, kalau dekat rumah awak ada pokok pisang, awak cuba tengok dekat bawah dia mesti ada anak pokok. Yang kecil kat tepi dia. Kan pokok besar yang utama, tengah, keliling dia tu mesti ada. Anak pokok tu nama dia anak pokok. Dia ada kecil-kecil kat tepi tu. Kan? Keladi pun sama. Okey? Awak tak tanam pun, bila awak dah ada pokok pisang satu besar, awak tak tanam yang lain pun, dia akan tumbuh sendiri anak pokok tu. Okey? Yang ketiga kita tengok yang ketiga adalah batang bawah tanah. Apa batang bawah tanah? Ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Contohnya bawang, ubi kentang, yang macam Ustaz cakap tadi, ubi kayu, ubi kentang, ubi geledek, bawang, kan. Ada macam-macam lagi, tapi nanti Ustaz nak awak bagi contoh yang lain dalam tugasan awak. Okey, seterusnya spora. Spora yang pokok yang tidak berbunga tapi dia membiak melalui spora. Contoh dia cendawan dengan paku pakis. Dia dekat bawah tu dia ada macam serbuk. Yang habuk tu lah panggil spora. Dia akan tersebar benda tu. Spora tu akan tersebar dan tumbuh yang baru. Pokok yang baru. Okey, yang keempat. Yang kelima, keratan batang. Keratan batang. Pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contohnya apa? Tebu, ubi kayu, kan? Itu semua keratan batang. Kan? Boleh pakai keratan batang. Pokok lain pun ada je. Kan? Kita sambung yang tadi tu, keratan batang. Pokok ubi kayu, pokok tebu boleh pakai batang. Kan? Kalau pokok bunga kertas, bunga kertas. Awak tak pernah nampak pokok bunga kertas? Yang berbunga tu. Selain daripada kita ada biji benih. Kan? Okey, seterusnya yang terakhir, daun. Cuba tengok. Yang keenam, cara pembiakan melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Contohnya, pokok lidah jin. Tu nama dia pokok lidah jin tapi bukanlah lidah jin betul. Kan? Pokok. Nama dia pokok lidah jin. Kalau awak perasan kat rumah ada dalam pasu tu macam tu. Tanam pakai daun je. Awak boleh cuba. Kat rumah awak boleh cuba. Apa yang awak belajar ni awak boleh cuba kat rumah. Saya ada kat depan. Kan. Tapi yang ada tahulah pokok lidah jin ni macam mana. Sebelah dia pokok setawa. Dah lama dah tak nampak pokok ni. Saya ada. Boleh tengok pokok setawa tu. Dekat daun besar tu akan ada tumbuh pokok yang baru kat situ. Awak pun boleh ambil daun dia, tanam, nanti keluar pokok baru. Lagi? Okey, dia ada 6 saja cara pembiakan. Nanti tugasan dia Ustaz akan bagi, awak kena bagi contoh yang lain. Kat dalam buku teks tu dah ada contoh kan, awak kena bagi contoh yang lain yang tak sama dalam buku teks. Okey. Okey, seterusnya Ustaz akan pasang satu video tentang tajuk kita ni lah.
Dalam video ini, anda akan belajar tentang memberi contoh tumbuhan bagi setiap cara pembiakan. Sama seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Mari kita perhatikan cara tumbuh-tumbuhan membiak. Pertama ialah membiak melalui biji benih. Pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Contoh tumbuhan yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga dan pokok betik. Kedua ialah anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Contoh tumbuhan yang membiak dengan cara anak pokok ialah pokok pisang dan pokok keladi. Seterusnya ialah batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Contoh tumbuhan ialah pokok bawang dan pokok ubi kentang. Cara pembiakan tumbuhan keempat ialah spora. Ini bukan batang tumbuhan. Cara pembiakan tumbuhan keempat ialah spora. Bawah. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Contoh tumbuhan yang membiak melalui spora ialah paku pakis dan cendawan. Oh, gila. Dia tadi dekat buku. Tumbuhan juga boleh membiak melalui keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baharu. Contoh tumbuhan yang membiak melalui keratan batang ialah pokok bunga kertas dan pokok ubi kayu. Cara pembiakan yang terakhir adalah melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Ini daun yang mati. Contoh tumbuhan yang membiak melalui daun ialah pokok lidah jin dan pokok setawar. Saya dia ni. Tidak setan ke? Wow. Biji benih anak pokok batang ini bawah tengok tu. tanah sekolah keratan batang daun. Nanti tugasan Ustaz nak buat macam ni juga. Awak kena bagi contoh yang lain. Ya, ini contoh dalam buku teks ni. Kan? Contoh dalam buku teks biji benih dia bagi pokok cili, pokok betik. Anak pokok, pisang, pokok keladi. Batang bawah tanah, pokok bawang, pokok ubi, spora, paku pakis, cendawan, dan batang, pokok ubi kayu, pokok bunga kertas. Pokok lidah jin, pokok bunga kertas. Ini yang dia bagi contoh dalam buku teks kan. Nanti awak kena buat, awak kena cari yang lain. Boleh? Okey. Itu yang tadi. Saya.
Okey, untuk hari ni kita belajar dulu tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Hari ni kita belajar dahulu tentang cara-cara pembiakan tumbuhan. Kan ada berapa semua sekali? 6. Ada 6. Bagus Fatiman. Kita ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kan yang pertama kita ada melalui daun, lagi biji benih, lagi Bunga. Dari bunga. bunga dia tak ada. Dia cakap Dari bawah tanah. Dari bawah tanah. daun, biji benih, dia bukan dari bawah tanah, dia batang bawah tanah. Dia ada dia punya pokok bawah tu, dia akan membiak menggunakan macam bawang kita tanam. Nanti bila awak lama-lama awak tengok kan, daripada satu pokok dia akan jadi 2, 3, 4. Sebab kat bawah tu dia dah membiak dah. Sama macam keledek, kentang. Kan kita tanam dia punya tu kat bawah tanah, nanti dia yang akan membiak kat bawah tanah tu. Okey, yang 4 apa lagi kita ada? Ustaz keluar. Okey. Keluar. Kita ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, kan, melalui biji benih, melalui anak pokok, melalui batang bawah tanah, melalui spora, melalui geratan batang, melalui daun. Ada 6 semua sekali. Kan, hari ni kita dah pelajari macam mana pokok membiak, kan. Setiap makhluk yang hidup ni ada cara untuk membiak, kan. Dia cakap apa tadi? Kenapa pokok perlu membiak? Kerana untuk mengelakkan pokok tu pupus, kan. Selain daripada mengelakkan pokok pupus, selain mengelakkan pokok tu nak pupus, pokok juga penting dalam hidup kita sebab pokok membekalkan oksigen kepada manusia, kan. Dia sedut karbon dioksida, kemudian dia keluarkan oksigen. Kita pun perlukan oksigen, kan. Selain dalam udara tu, pokok juga dia mengeluarkan oksigen. Dia sedut karbon dioksida, dia keluarkan oksigen. Okey, boleh semua? Boleh. Hari ni kita dah belajar tentang apa? Tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan ada 6. Semua sekali ada 6, kena ingat. Biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, lagi apa? Geratan batang, daun. Ada 6 semua sekali yang kita telah pelajari cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, kan. Okey, buku aktiviti yang unit 4 awak dah siapkan dah? Unit 4 dah siapkan dah? Unit 4 kalau dah siapkan, unit 4 tu sampai muka surat 44 dah siap lah? Siapkan. Kalau yang belum siap, siapkan sampai muka surat 44 dahulu. Yang beruang ni. Okey. Buku aktiviti daripada muka surat 37 sampai 44. 37 sampai 44 tu siapkan. Boleh. Siapkan dulu yang unit 4 tu dulu. 37 sampai 44. Nanti dah siap baru buat muka surat 45 tu. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Dia dah bagi gambar, awak tu isi je tempat kosong tu. Yang ini cara pembiakan apa kalau macam ni. Yang atas ni cara pembiakan apa? Awak tulis. Yang kita dah belajar kan? Awak tulis.
Okey, sebelum kelas kita berakhir ada apa-apa soalan? Yang buku aktiviti tu nanti habis kelas baru buat. Yang sekarang ni ada apa-apa nak tanya tak? Ya. Tak ada. Okey, kita akhiri kelas kita dulu dengan bacaan doa, tasbih kafarah dan surah Wal-As. Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih semua yang berjaya hadir kelas pada pagi ini. Okey, siapkan buku aktiviti tu 37 sampai 45 kan. 37 sampai 44 tu unit 4 kan dah siap. Awak terus buat unit 5 muka surat 45. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Ustaz. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.